di KPM. Okey. Kalau kita tengok dekat sini warna biru dah, dekat sini warna merah, dekat sini warna hitam. Rasa macam dah betul dah pendawarian ni. Irfan buat apa tu? Cikgu, sebenarnya Irfan tengah tengok pendawarian peringkat hawa ni sama ada betul ke salah. Cikgu rasa macam mana? Okey, kalau Irfan nak tahu betul ke salah, jom masuk kelas saya. Masuk kelas cikgu? Jom. Belajar sama-sama. Okey. Hello, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama saya Irfan Syahmi. Apa khabar semua? Saya mengharapkan anda dalam keadaan yang sihat-sihat belaka. Bercakap mengenai kesihatan, jangan lupa untuk sentiasa patuh kepada SOP dan jaga diri anda masing-masing. Sebab apa? #lindung diri, lindung semua. Walaupun diberikan kebenaran untuk merentas diri sebagainya, tetapi SOP tetap kena jaga. Okey? Baiklah, untuk hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai mata pelajaran menservis peralatan penunjukan dan penyamanan udara. Bersama siapa? Bersama dengan Cikgu Farid dari studio. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Cikgu sihat hari ini Sangat sihat. Sangat sihat. Baik Cikgu, mungkin Cikgu boleh kenalkan diri Cikgu kepada penonton di rumah, dipersilakan. Okey, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Nama saya Siti Nurfaida binti Hassan, cikgu daripada SMK Kampar Perak. Okey, hari ini saya akan menyampaikan modul 7. Tajuknya adalah elektrik asas. Elektrik asas. Cikgu dari Perak ke memang asal sana ke mengajar dekat sana saja? Saya memang asal Perak, orang Tanjung Malim. Okey, lepas tu saya memang bekerja di Perak, Kampar Perak dan menetap di Perak. Nampaknya memang anak jati Perak lah. Okey, untuk kita kata nak teruskan kelas kita kena patuh SOP dulu, boleh Cikgu? Boleh. Okey, Cikgu mungkin dipersilakan ke sini untuk menggunakan jam pembasmi kuman, dipersilakan terlebih dahulu. Terima kasih. Sama-sama. Dan kita kena jaga jarak fizikal Cikgu. Sekurang-kurangnya 1 meter ataupun lebih. Baiklah. Okey Cikgu, apa yang menariknya, kita tidak berdua saja di sini. Kerana kita akan ada anak-anak murid dari SMK Miharja Kuala Lumpur. Okey, Assalamualaikum, apa khabar semua? Okey, nampaknya mereka tersenyum di sana. Okey, Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okey, dah makan semua ke? Sihat hari ini? Baik. Sihat, Alhamdulillah. Okey, cantik. Itu semangat yang kita nak. Jadi Abang Irfan nak persilakan. Okey, rakan yang pertama, Muhammad Haikal bin Johari Chong. Dipersilakan. Hai, nama saya Muhammad Haikal bin Johari Chong daripada SMK Mihaja. Cita-cita saya adalah jadi juruteknik chiller. Juruteknik chiller. Kenapa nak jadi juruteknik chiller ni? Kenapa suka sangat mata pelajaran ni sebenarnya? Sebab saya minat bab-bab chiller. Okey, baik. Terima kasih Abang Irfan, doakan agar cita-cita Haikal tercapai. Baik, terima kasih kerana berkongsi. Yang kedua, Abang Irfan nak persilakan Darshan, anak lelaki Mohan. Hai, nama saya Darshan. Saya nak menjadi juruteknik aircon. Mata pelajaran ini saya sangat suka kerana saya suka nak pasang aircon macam tu. Saya sangat suka pasang tu. Pernah pasang aircon tak sebelum ni? Pernah dalam projek kita. Okey, baik. Terima kasih. Abang Irfan nak persilakan pula Nur Syaril Haikal bin Sudari. Silakan. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Syaril Haikal bin Sudari. Cita-cita saya nak menjadi seorang juruteknik penyamanan udara. Juruteknik penyamanan udara ya? Okey, kenapa nak jadi juruteknik yang itu? Boleh tak Abang Irfan tahu? Saya sangat minat dari dulu lagi. Dari dulu lagi. Okey, baik. Terima kasih kerana berkongsi. Yang seterusnya Abang Irfan nak persilakan Muhammad Nazri bin Mistarim. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Nazri dari Sekolah Menengah Kebangsaan Mihaja. Cita-cita saya adalah ingin menjadi juruteknik HVAC iaitu juruteknik aircon. Kerana saya berminat
dari dulu lagi. Dari dulu lagi. Dari sejak bila tu? Sejak kecil ke bermula pada sekolah menengah ke macam mana? Bermula daripada sekolah menengah. Sekolah menengah. Okey, baik tak cikgu? Sebab sekarang ni kan cerita ni kadang-kadang kita dapat waktu kita kecil pun ada kan. Tetapi bila dah ada cerita ni, kita pasangkan niat dan kita azam ke situ. Boleh cikgu Betul. Okey, baik. Seterusnya, Abang Irfan nak persilakan Adrin Lee Chun Ming. Silakan. Selamat petang dan salam sejahtera. Selamat petang. Nama saya Adrian Lee Chun Ming, bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Mihaja. Cita-cita saya adalah menjadi jurutera jualan. Okey, baik. Terima kasih. Saya mendoakan agar cita-cita anda tercapai. Dan yang terakhir untuk hari ini, Abang Irfan nak persilakan Ahmad Ruzaini bin Ramdan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Waalaikumsalam. Ahmad Ruzaini bin Ramdan. Bersekolah di SMK Mihaja. Cita-cita saya jurutera produk sebab saya berminat dengan berjual produk. Okey, jurutera produk cikgu nampaknya berlainan sikit dengan kawan-kawannya, tapi tak apa, cerita semua kita hargai dan kita akan doakan sama-sama. Terima kasih kerana berkongsi. Baiklah, sebelum kita teruskan kelas kita cikgu, apa kata kita dapatkan pendapat anak murid cikgu mengenai topik kita hari ini? Boleh tak cikgu? Boleh. Okey, jadi Abang Irfan nak persilakan Nazri. Boleh tak kongsikan pendapat anda mengenai mata pelajaran ini dan kenapa harus kita belajar mata pelajaran dan topik ini? Silakan. Saya minat dalam subjek ini kerana ia dapat memberikan saya ilmu dan kemahiran dalam bidang penyamanan udara. Selain itu, saya dapat mengaplikasikan kerja-kerja pemaipan dan pengendalian penyamanan udara dengan betul, dengan mengikut prosedur yang betul. Selain itu, saya juga dapat memahami kerja-kerja asas seperti memasang aircon, mengenal pasti kerosakan dan menservis penyamanan udara. Okey, terima kasih kerana berkongsi. Maknanya cikgu, anak murid cikgu ni dah tahu dah apa yang dia nak belajar, apa yang dia nak faham kan? Sepatutnya. Sebab itulah dia ada dekat sini hari ini. Terima kasih kerana berkongsi pendapat anda Nazri. Okey, cikgu, sebelum kita pergi berehat cikgu kan, saya ada soalan cikgu. Kenapa pentingnya kita memahami topik hari ini cikgu? Okey, pertama sekali ia adalah keperluan. Elektrik asas kan, pendawaian. Setiap rumah ada pendawaian. Betul. Dan kita sendiri pun kena tahu sebab ianya melibatkan keselamatan. Jadi kadang-kadang kita tahu guna tapi mungkin dari segi aspek keselamatan kita tak pasti lagi macam mana. Tapi berbahaya cikgu. Betul sangat. Sebab itulah kita kena belajar topik hari ini. Baiklah, sebelum kita teruskan dengan pelajaran kita nak berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Sukses SPM 2021 bersama dengan Cikgu Faridah. Hari ini kita akan belajar mengenai menservis peralatan penunjukan dan penyamanan udara. Jadi adakah penonton sudah bersedia? Cikgu dah bersedia, Cikgu? InsyaAllah sudah. Jom kita mulakan kelas kita. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ini kita akan pergi kepada modul 7, elektrik asas. Okey, pelajar-pelajar boleh bermula. Boleh start dah ya. Start apa tu, Cikgu? Start belajar. Start belajar. Okey. Mungkin ingat ke cikgu nak cakap mungkin kita nak start buka mikrofon ke apa? Maknanya mereka kena bersedia sekarang ni. Betul. Okey, baik. Tapi sebelum kita pergi kepada soalan-soalan, saya nak kita ulang kaji semula tentang teori-teori sikit-sikit lah. Boleh. Okey. So kita pergi yang pertama. Okey, yang pertama sekali adalah pelajar perlu tahu apakah pengalir, penebat dan separa pengalir. Okey. So, kita pergi dulu kepada pengalir. Apakah pengalir? Pengalir adalah bahan yang membenarkan arus elektrik melaluinya. Okey. Kemudian penebat.
Penebat adalah bahan yang tidak membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Maknanya dia tak bagi arus elektrik lalu dekat badan dia. Okey. So dekat sini pelajar kena faham bila kita pegang penebat, kita berada dalam keadaan selamat. Sebab tak ada arus elektrik yang mengalir di situ. Betul. Sebab kita pengalir ke kita penebat? Kita pengalir, cikgu. Ya, kita pengalir. Okey. So satu lagi adalah separa pengalir. Okey, dia ni boleh kategori antara dua lah. Antara dua? Ya, antara dua. Cik, macam cinta pula. Bahannya. Antara contoh objek yang separa pengalir, contohnya cikgu? Separa pengalir contohnya adalah kapasitor, tak silap saya. Okey. Baik. Bahan yang mempunyai ciri-ciri elektrik seperti penebat dan juga pengalir. Okey, maknanya dia ada situasi dia akan membenarkan arus elektrik lalu. Dalam masa yang sama juga ada situasi yang dia tidak membenarkan arus elektrik untuk lalu. Baik, maknanya dia dua sekali fungsinya ya. Betul. Tapi bergantunglah kepada suhu ke, bergantung pada dia punya komponen juga. Ada faktor persekitaran juga yang terpengaruhi. Okey, kita pergi ya. Tak dengarlah suara nak saya. Okey ke? Okey ke semua tu? Okey. Kita tengah fokus cikgu. Itulah. Boleh. Baik, cikgu silakan. Okey, seterusnya pendawaian satu fasa dan tiga fasa. Biasa dengar kan? Single phase, three phase kalau bahasa Inggeris lah. Tapi kita belajar bahasa Melayu, satu fasa dan tiga fasa. Okey. Yang pertama sekali kita ada terminal, live, neutral dengan earth macam biasa. Okey, kemudian satu fasa dan juga tiga fasa. Okey, yang pertama sekali kita tengok pula kepada terminal line ataupun live lah sebenarnya. Okey. Untuk satu fasa, terminal line kita boleh gunakan wire warna merah atau dengar atau warna kuning. Atau warna biru. Okey, manakala untuk tiga fasa, dia perumpamaannya macam tiga, kita punya highway, kita ada tiga jalan. Tiga line yang berbeza. Ya, betul. Okey. Jadi dekat sini ini memang dah ditetapkan. Okey, pelajar jangan salah lah. Okey, line 1 dia berwarna merah. Okey, line 2 berwarna kuning dan line 3 berwarna biru. Maknanya untuk three phase, tiga fasa, dia memang ada tiga wire ni. Tiga wire ni. Okey, merah, kuning dan juga biru. Ya, betul. Jangan terbalik. Jangan terbalik. Jangan terbalik. Okay? Kalau kita terbalikkan cikgu, apa yang akan berlaku? Masalah lah untuk pendawaian kita nanti. Okey. Alright, seterusnya neutral pula. Untuk satu fasa kita akan guna warna hitam. Sama juga dengan tiga fasa, neutral kita guna warna hitam. Okey. Akhir sekali adalah bumi ataupun earth. Okey, kita guna warna hijau. Okey, sama juga dengan tiga fasa, kita guna warna hijau. Okey. So saya harap pelajar-pelajar boleh ingatlah kod-kod warna ni. Okey? Boleh ya? Okey, kita terus. Okey. Boleh, bagus. Okey, definisi seterusnya. Pelajar perlu tahu apakah arus ulang-alik dan juga arus terus. Okey, ini biasalah sebenarnya. Arus ulang-alik biasanya kita panggil dia sebagai AU. Okey, ataupun dalam bahasa Inggeris alternating current AC. Okey, ada orang panggil AU, ada orang panggil AC. Yang tu bahasa saja kan cikgu? Macam terms yang mudah lah untuk okey. Kemudian arus terus, direct current ataupun DC ataupun AT, arus terus. Okey, baik. Okey, boleh Okey. Apakah dia? Kita kena tahulah. Okey, arus ulang-alik dia adalah arus elektrik yang mengalir dalam dua keadaan, sama ada pada nilai negatif atau nilai positif. Okey. Arus elektrik sebenarnya AC ni dia sebenarnya macam dia boleh pergi ke sana dan ke sini. Okey, dah sampai sana patah balik cikgu. Dia boleh bergerak mana-mana arah yang dia suka. Itu adalah arus ulang-alik. Ulang-alik. Ulang-alik maknanya dan dia akan ada nilai negatif dan juga positif atau cikgu. Atau dia boleh dia punya pergerakan gelombang dia sebenarnya macam ni nak cakap dia macam gunung dan paksi X, okey, dia boleh naik atas bahagian positif dan dia akan boleh turun ke bahagian negatif. Okey. Macam tu. Okey. Manakala, boleh ya? Ifan? Boleh faham. Silakan. Manakala arus terus adalah arus elektrik yang mengalir sehala. Dia bergerak je macam tu. Okey. Sebenarnya arus terus ni antara contohnya adalah bateri. Bateri kan sampai satu masa dia akan habiskan. Dia macam bergerak je sampai satu masa nanti dia akan habislah. Dia akan habis. Kalau AC cikgu contohnya? AC rumah kita. Soket 3 pin. Itu antara contoh AU. Okey, boleh Boleh sayang-sayang semua?
Boleh, dah kena panggil sayang lagi boleh cikgu. Okey. Okey, silakan. Okey, seterusnya saya nak tanyalah lepas ni. Tunggu. Dah panggil sayang tu ada soalannya. Okey. Seterusnya pelajar kena tahu apakah dia ujian keterusan. Okey. Dan satu lagi adalah ujian kefungsian. Okey. Okey, saya terangkan dulu apakah dia ujian keterusan. Okey, ujian keterusan adalah untuk menguji sambungan litar agar tidak terputus. Okey, umpama macam kita nak ada sungai, kita bina jambatan. Okey, baik. Okey, kita nak pastikan jambatan tu kita boleh sampai ke sana ataupun tidak. So dalam konsep ni maksudnya arus elektrik itu boleh sampai sana tak? Jadi kita nak guna apa untuk ujian keterusan? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab, buka mikrofon dan angkat tangan anda. Silakan. Okey, Ruzaini dulu. Okey, silakan Ruzaini. Meter pelbagai. Pandai, meter pelbagai. Hebat. Wah, hebat. Okey. Okey. Nak tanya lagi boleh? Ruzaini juga ke cikgu? Tak kisah kalau Ruzaini nak jawab pun boleh. Kalau Asyari nak jawab pun dialu-alukan kan. Okey. Untuk menguji keterusan, kita kena laraskan suis pilihan kita tu pada kedudukan apa? Okey, makin susah soalan ni. Okey, okey Ruzaini nak jawab dulu silakan. Okey. Okey, boleh ke Ruzaini? Okey, kita bagi dekat Asyari, boleh ke? Asyari jangan terkejut. Okey. Boleh. Dia tahu jawapan tu. Okey. Suis pilihan. Kita nak setting pada mana? Ya, betul. Nampak confident tu. Itu kita nak. Okey. Pandai Asyari. Dah lah handsome kan? Okey. Alright. Okey, baik. Okey, seterusnya ujian kefungsian menguji kebolehfungsian suatu alatan dengan menggunakan meter pelbagai. Okey, untuk ujian kefungsian pun sama juga. Kita guna meter pelbagai. Okey. Dan untuk setting ni cikgu di tahap yang sama juga. Ya, betul. Sebenarnya benda yang sama je sebenarnya. Tapi pelajar kena faham konsep lah. Okey, untuk mempunyai keputusan yang cemerlang dan menjadi pelajar yang cemerlang dalam subjek ni sebenarnya, kita kena faham konsep je. Awak boleh faham konsep, awak boleh terus buat semua yang awak hadapi masalah ke contoh kan. Okey. Okey, saya terus ya. Boleh Fan? Alright. Okey, seterusnya penyambungan litar bekalan kuasa pada kotak agihan. Okey, kotak agihan ni kalau dekat rumah kita yang main switch kotak besar tu kan. Kalau three phase lagi besar. Okey. Yang ini pelajar kena tahulah. Okey. Okey, sumber gambar daripada Google Image. Okey, yang pertama sekali pelajar perlu tahu adalah suis utama. Okey, suis utama. Maknanya ini adalah untuk keselamatan kita satu rumah lah. Okey. Seterusnya, pelajar perlu tahu adalah RCCD ataupun ESCB. ESCB kalau ikutkan macam dah lama jugalah. RCCD ni digunakan yang sekarang. Okey. Tujuan dia adalah untuk melindungi diri kita dan juga peralatan rumah daripada renjatan elektrik. Okey. Dan kita kena tekan ke cikgu atau macam kita biar sahaja ke macam mana cikgu? Dia kalau okey, tak apa macam ni. Untuk keadaan on, dia ke atas. Ke atas, baik. Kan kalau macam contoh peti, naikkan balik. Betul. Perasan semua tak? Orang panjat dari sana, okey, tekan tolak balik cikgu. Betul. Kan macam jadi dekat sini kalau dia jatuh, dia turun, maknanya dalam keadaan off. Okey. Pengujian juga dia perlu dalam dua keadaan, on dan off. Okey, untuk memastikan sama ada masa on dia berfungsi tak, off pun berfungsi ke tidak. Kan tadi kita belajar ujian kefungsian kan, kebolehfungsian. Okey. Okey, seterusnya adalah MCB iaitu miniature circuit breaker ataupun dalam bahasa Melayu dia pemutus litar kecil. Okey. Yang ini biasanya disambungkan ke load ataupun beban rumah kita. Soket ke, nak buat pendawaian lampu ke, kipas ke, daripada sinilah. Okey, yang warna kuning ni cikgu ya? Ya, betul, MCB ni. Okey. Dia bergantung kepada saiz sebenarnya. Okey, saya terus ya. Okey, soalan. Soalan ni untuk anak murid cikgu di Google Meet ke? Betul. Okey, baik. Okey, soalan. Boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Okey tak? Cikgu tanya soalan boleh tak? Boleh ke mula? Boleh. Okey. Boleh. Kalau boleh cikgu, jom kita tanya mereka. Okey. So soalan contoh yang pertama, nyatakan definisi komponen elektrik berikut. Okey, yang pertama sekali pengalir.
Saya dah bagi tahu tadi kan. Okey, siapa nak jawab? Apakah maksud pengalir? Silakan Darshan. Bahan yang membenarkan arus elektrik melaluinya. Okey, bagus, betul. Okey, bahan yang membenarkan arus elektrik melaluinya. Tak kisah panjang mana pun ayat, yang penting adalah kata kunci. Kata kunci. Yang itu cikgu? Yang ini kata kuncinya membenarkan. Membenarkan Arus elektrik melaluinya. Baik. Ada ni automatik 1 markah. 1 markah. Yes. Okey, berjaya dikumpul. Lagi seterusnya. Okey, penebat. Siapa nak bagi jawapan? Bagus Darshan, tahniah. Penebat. Oh, Okey, Nas. Nazri. Silakan. Nazri. Okey, Nazri. Bahan yang tidak membenarkan arus elektrik melalui. Okey, bagus. Okey, kalau tadi pengalih, bahan yang membenarkan arus elektrik melaluinya. Penebat sama macam Nazri cakap, bahan yang tidak membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Ataupun boleh juga jadi sebagai pelindung pengalir. Oh, pelindung pengalir. Boleh betul. markah ke cikgu kalau jawab macam tu? Tak adalah, tak satu je lah. adalah. Okey, okey. Tapi kiranya kalau saya jadi pemeriksa, macam anak murid saya jawab lebih kan. Ya Allah, ya Tuhanku, bijaknya anak muridku ini. Macam itulah. Okey. So, digalakkan menjawab lebih. Okey, cikgu. Kalau Ifan lihat di sini, cikgu, cuma kita tambah satu perkataan sahaja untuk dapat markah yang kedua. Perkataan tidak sahaja. Betul tak, cikgu? Betul. Jadi, kena ingatlah konsep itu sendiri. Okey. Akhir sekali, separa pengalir. Siapa nak bagi jawapan separa pengalir? Okey, silakan Haikal. Haikal. Bahan yang mempunyai sifat di antara penebat dan pengalir. Okey, betul. Okey. Bahan yang mempunyai sifat antara penebat dan pengalir. So, kalau kat sini semua pelajar boleh dapat markah betul, automatik 3 markah dalam poket. 3 markah dalam poket. Kita kena kumpul lagi 97 markah lah. Yes. 100%. Okey, cikgu. Ifan nak tanya cikgu, adakah ini memang soalan yang berbentuk soalan SPM atau bagaimana? Betul. Format soalan SPM yang terkini lah. Tapi macam saya sendiri, sebab sekarang ni, yang MPPU sekarang ni adalah batch yang baru. KSSM. Jadi saya sendiri pun tak boleh nak predict macam mana soalan yang keluar. Baik. Cuma pelajar-pelajar akan diuji dengan teori. Okey, lepas tu dengan apa yang kita lakukan semasa amali. Okey. Jadi pandai semua tu, insya-Allah semua bolehlah. Bolehlah, insya-Allah A lah cikgu dalam tangan Betul. Okey, cikgu ada apa lagi untuk segmen kedua ni, cikgu? Rasanya setakat ni nak berhenti dulu ke macam mana? Okey, sebelum kita berhenti, mungkin cikgu boleh beri sedikit penerangan lagi, cikgu, mungkin mengenai penyambungan litar bekalan kuasa pada kotak agihan tu, cikgu. Kita boleh patah balik ke slide sebelum ni. Okey. Kejap ya. Okey, Okey, saya lupa nak cerita. Nak cerita apa pula. Cerita tu sebenarnya? Okey. Sebenarnya untuk kan saya kata ELCB ni yang lama kan. Okey, RCCD ni yang baru, tapi sebenarnya dua-dua berfungsi yang sama. Tujuan dia sama untuk memutuskan litar jika ada renjatan elektrik. Tapi kendalian dia berbeza. Okey. Macam mana tu, cikgu? Kalau ELCB, dia ada satu, orang kata macam satu takat dia tau. ELCB dia voltan. Kalau macam contoh melebihi voltan yang kan, contoh kalau peti, rumah kita akan dapat voltan yang tinggi kan. Setuju. So automatik dia dapat detect daripada segi voltan. Automatik dia akan putuskan. Okey. Manakala yang RCCD adalah daripada segi pengukuran ampere. Arus elektrik. Maknanya kalau lebih arus tu, dia lagi sensitif lah sebenarnya RCCD ni. So sebenarnya kalau ikut sekarang ni pun memang sekarang orang semua pakai RCCD ni. Okey. Baik. Cikgu, ada tak kemungkinan di mana RCD tak naik ataupun tak diputuskan elektrik, cikgu? Macam mana? Ulang balik. Okey, contohnya macam ada kilat berlaku tetapi kita punya ALCB atau RCD tak berubah bentuknya ataupun tidak berfungsi. Okey. Ada tak kemungkinan seperti itu? Ada. Itu sebab kita kena uji sama ada RCCD ataupun switch utama MCB ni boleh berfungsi ke tak. Nanti ada soalan yang menyentuh tentang tu. Sebab tu pentingnya kita membuat satu ujian perfungsian terlebih dahulu sebelum kita menggunakan alatan elektrik kita. Baiklah, cikgu, terima kasih banyak atas penerangan kita di segmen kedua ini. Jadi sekarang ni kita nak berhenti berehat dulu, boleh? Boleh. Kembali selepas ini di Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Bertemu kembali kita di Sukses SPM 2021 dan pada petang ini kita tengah belajar mengenai modul 7 cikgu elektrik asas. Dan tadi kita dah siapkan satu soalan dan dengar katalah cikgu bisik kat Irfan tadi kita sekarang ni nak jawab soalan yang pelbagai pula. Betul tak cikgu? Betul. Ada Okey, banyak kalau soalan. macam tu jom kita mulakan Okey, sesi saya pelajaran sambung kita. Okey, soalan contoh yang kedua. Nyatakan 3 perbezaan antara arus ulang-alik dan arus terus pada jadual di bawah. Okey. Siapa nak bagi jawapan? Okey, Abang Irfan nampak Dashin dulu cikgu. Okey, Dashin, silakan Dashin. Perbezaan yang pertama. Untuk arus ulang-alik, dia akan berubah. Tapi untuk arus terus, dia tak berubah. Tetap je. Apa yang tak berubah tu? Arah? Saya bagi jawapan. Arah arus elektrik. Betul? Okey, mungkin cikgu boleh tolong Dashin cikgu? Okey, Dashin, saya bagi jawapan. Tapi Dashin dah jawab dah sikit lah sebenarnya. Okey, baik, betul. Okey, bagus Dashin. Terima kasih kerana sudi menjawab. Okey, arus. Okey, arus sentiasa berubah. Macam saya kata tadi, ulang-alik. Okey, untuk arus ulang-alik, arus terus pula adalah tetap. Maksudnya kalau macam contoh bateri 9 volt, dia akan keluar 9 volt je. Dia tak akan berubah hati dekat situ. Dia akan berubah hati. Macam manusia juga ya. Okey, baik, terima kasih cikgu. Seterusnya, jawapan yang kedua. Jawapan yang kedua. Boleh Siapa Adrin boleh tak Adrin? Adrin tersenyum di situ tadi. Belum dengar lagi suaranya. Okey, perbezaan untuk Boleh. Okey, silakan Adrin. Perbezaan tu antara arus ulang-alik dengan arus terus adalah arus ulang-alik dia hasil apabila sistem penjana tukarkan tenaga mekanik kepada tenaga elektrik. Betul. Arus terus pula dia sumber dari bateri. Betul. So, macam contoh dia macam sel kering, sel basah. Yang lengkap dan adapter jawapannya. AC menukarkan arus kepada arus terus lah. Okey, betul. Arus ulang-alik. Bagus Adrin. Tapi Nampaknya nanti dia diam-diam berisi cikgu. tapi Adrin kena nanti masa nak menjawab, kiranya penggunaan ayat ataupun susunan ayat tu bagi jelaslah. Okey. Okey? Baik. Bagus Adrin. Okey. So arus ulang-alik macam Adrin cakap tadi terhasil daripada sistem penjana yang menukarkan tenaga mekanik kepada tenaga elektrik. Okey, manakala arus terus tadi adalah sumber daripada bateri. Okey, contohnya adalah sel basah, sel kering dan juga penggunaan adapter AT. Maknanya daripada AU dia nak tukarkan kepada AT. Kadang-kadang macam contoh TV kita menggunakan AT. So kita pakai adapter. Sama juga macam kalau kita nak guna pengecas bateri telefon, betul tak cikgu? Betul. Okey. Sebab telefon kita tu sebenarnya ada bateri kan. Dia samalah sebenarnya dengan arus terus. Baik. Okey, dah faham dah? Terima kasih cikgu. Okey, yang seterusnya perbezaan yang ketiga, siapa nak bagi jawapan? Nazri, silakan. Arus ulang-alik voltan dia berkadaran 240 volt pada penggunaan biasa. Manakala arus terus adalah kadar voltan bergantung pada penggunaan peralatan tersebut. Contohnya, kenderaan yang mendapat bekalan arus bekalan 12 volt. Okey. Saya nampak dan dapat kiranya boleh dapat markah daripada situ. Okey, saya bagi jawapan saya. Silakan cikgu. Okey, voltan berkadaran 240 volt pada penggunaan biasa. Kenapa 240 volt? Adakah ini maksimum cikgu? Kalau ikutkan voltan bekalan daripada TNB kan ke rumah kita memang dalam kadaran 240 volt. Okey, ini dah tetapkanlah cikgu. Betul. Tapi ingat tak saya kata dia ada arus yang naik dan turun. Okey, dia kadang-kadang contoh pelajar-pelajar dah biasa kan buat pengujian untuk voltan arus ulang-alik pada soket alik keluar 13 ampere. Dah angguk-angguk semua tu. Okey. Ingat tak nilai yang kita dapat biasanya berapa? Siapa boleh bagi tahu salah satu contoh nilai yang awak dapat masa hasil modul awak tu? Pengujian tu. Ingat tak? Kelupa dah. Okey, ada tak yang ingat lagi berapakah nilai voltan atau yang dikumpulkan pada pengujian model anda tu? Ingat lagi tak? Pada soket alik keluar.
Okey, Itulah mungkin kot. mereka dah terlupa sedikit dah. Banyak benda belajar cikgu. Biasalah. Itulah banyak sangat belajar kan. Okey. Cikgu ingat. Cikgu ingat. Okay, berapa Okey, cikgu? ini antara nilai-nilai yang pelajar-pelajar saya dapat. Kebiasaannya ada yang dapat 230 vote. Okey, ada juga yang dapat 240 vote. Ada juga yang dapat 245 vote, 245 vote. Maknanya nilai tu dia dalam kadaran situlah, tapi dia takkan pergi lebih. Okey? Alright. Saya seterusnya tadi Nazri kata jawapan untuk arus terus pula kadar votan bergantung pada penggunaan peralatan tersebut. Okey, contohnya dekat sini kenderaan yang mendapat bekalan arus terus 12 volt. Okey. Perasan tak? Ifan tahu tak berapa jenis bateri yang Ifan biasa guna? Berapa jenis bateri cikgu Maksudnya saiz. Saiz? Oh, saya tak pasti dah cikgu. Okey. Saya bagi saya bagi. Cikgu bagi. Okey, bateri biasanya ada yang bernilai 9 volt. Okey, ada yang 1.5 volt. Betul. Lepas tu perasan tak kalau macam contoh remote, kadang-kadang ada yang nak pakai mengada-ngadanya, saiz yang kecil, saiz yang sederhana, betul. ada yang nak 9 volt. Kan? Sebenarnya bateri ada pelbagai saiz, tapi kita nak guna mesti match dengan alat yang kita nak pakai. Okey, boleh Boleh cikgu. Alright. Okey, saya pergi soalan contoh yang seterusnya. Okey, soalan ketiga dah ni cikgu. Boleh ya? Boleh. Okey, saya baca soalan. Rajah menunjukkan satu komponen elektrik. Dia tak cakap nama tu apa. Tak cakap. Okey. So kalau nampak dekat situ ada besi dan ada kod warna dekat kawasan tengah tu, berdasarkan rajah di atas, namakan komponen tersebut. Satu markah. Okey, nampaknya Adrin cikgu. Angkat tangan dulu tadi. Okey. Sila. Nama alatan tersebut ialah perintah. Komponen. Okey, perintah. Okey, betul. Okey. Tahniah Adrin, satu markah. Okey, seterusnya. Boleh dapat 7 markah. Semua orang boleh dapat. Sangat banyak. Dan benda tu adalah benda yang sama diulang-ulang. Okey. Okey, terangkan langkah-langkah untuk menguji kebolehfungsian komponen tersebut dengan menggunakan meter pelbagai analog. Okey, Nazri. Semangat Nazri. Saya suka. Cikgu tak bertanya lagi dah angkat tangan dah. Saya suka pelajar macam ni. Okey. Silakan Nazri. Nazri, silakan jangan malu-malu. Okey, nampak dia tengah betulkan kamera dulu, dah pakai angle yang betul. Okey. Okey, Nazri. Silakan. Laraskan jarum pada kedudukan infinity. Okey, betul. Laraskan jarum penunjuk pada kedudukan infinity. Pusing-pusing Nazri. Okey, laraskan jarum penunjuk pada kedudukan infinity. Okey. Seterusnya, saya nak petik nama boleh ke? Okey, tapi ada Haikal dah angkat tangan tadi. Haikal angkat tangan. Okey, sila Haikal. Silakan Haikal. Laraskan suis pilihan pada jumlah ohm yang sesuai. Okey, betul. Macam saya kata tadi, laraskan suis pilihan pada julat ohm yang sesuai. Okey, biasanya kita akan pilih julat daripada tinggi ke rendah. Okey. Sebab kalau kita setting umpama macam nilai dia adalah 10. Tapi kita setting nilai dia julat dia, kita setting nilai lagi tinggi. Maknanya dia tak boleh baca lah. Tak boleh baca. Sebab tu kita kena ambil yang ayat saya salah. Ayat saya salah. Okey. Katakan 10, kita buat julat dia 5. Okay. So kita 5 tak boleh nak baca sampai 10 lah. Betul, jadi betul. julat kena besar. Minta maaf. Okay. Saya baik. salah. Soalan saya dah terjawab oleh cikgu tadi. Saya baru nak tanya. Okey, silakan cikgu. Alright. Okey. Langkah yang ketiga, saya nak Ashril pun tak? Ashril. Silakan. Cikgu dah panggil. Boleh. Okey, sila Ashril. Yang ketiga, sentuhkan perut merah dan hitam dan daraskan jarum pada kedudukan ohm. Okey, betul. Okey, sentuhkan perut merah dan perut hitam dan laraskan jarum pada kedudukan 0 ohm. Ada tak kalau saya dengan pelajar-pelajar biasanya saya ada bagi satu lagi ayat yang maksudnya sama. Siapa tahu ke tak tahu? Kalau tahu saya nak beritahu. Ada tak yang tahu? Tak tahu. Ruzaini tak tahu yang Ruzaini? Awak ingat tahu ayat cikgu ni tahu? Okey, pelarasan sifar. Pelarasan sifar. Pelarasan sifar. Tapi kena ada ayat buat kerjalah. Lakukan pelarasan sifar. Maknanya kita nak pastikan jarum tu pada kedudukan 0 ohm untuk mendapatkan bacaan yang tepat.
Okey, faham cikgu. Okey, seterusnya jawapan. Mungkin kita berdapatkan seorang murid cikgu untuk jawab langkah seterusnya sampai habis. Siapa boleh berikan atau kongsikan jawapan langkah keempat dan sampai yang paling akhir sekali. Nak Ruzaini boleh tak? Siapa? Cuma saya request Cikgu yang panggil lah. Dah kena seru tu. Kena menyambut lah. Ruzaini. Silakan Ruzaini. Okey, saya cuba. Okey, baik. Silakan. Sentuhkan prop merah pada hujung perintah dan prop hitam pada hujung satu lagi. Okey, betul. Langkah yang keempat, sentuhkan prop merah pada hujung perintang dan prop hitam pada hujung satu lagi. Maknanya dua prop kena sentuh hujung dan hujung lah. Hujung dan hujung. Okey, seterusnya Ruzaini, maaf. Okey, yang kelima. Perhatikan bacaan, rekod dan rekod bacaan. Okey. Okey, betul. Perhatikan jarum dan rekodkan bacaan. Okey, lagi Ruzaini, seterusnya. Kita dah dapat bacaan ni, kita nak buat apa? Perhatikan nilai pada meter dan bandingkan nilai perintang melalui kod warna. Okey, betul. Okey, perhatikan nilai pada meter pelbagai dan bandingkan nilai perintang melalui kod warna. Ingat tak, masa saya tak tahulah, ni zaman saya sekolah dulu. Kan, kita ada macam contoh kata kunci lah untuk mengingat. Macam saya, Cik Haji, Pak Mat hendak beli ubi kayu putih. Contoh kan. So daripada kod warna tu cikgu. Ya, betul. Saya ada tapi saya lupa lah apanya. Nanti kita belajar lepas ni. Boleh. Cikgu bagi tips kepada kita. Okey, so daripada situ kita boleh kira lah berapa nilai. So kita kena bandingkan. Kalau tally sama nilai dia, maknanya perintang tu dalam keadaan baik. Allah dah bagi jawapan terus. Okey, seterusnya Ruzaini bagi ayat-ayat. Habiskan jawapan anda. Jika nilai pada meter pelbagai menunjukkan sama nilai mengikut kod warna, maka perintah dalam keadaan yang baik. Okey, samalah macam ayat yang saya bagi tadi tu. Okey, jika nilai pada meter pelbagai menunjukkan sama nilai mengikut kod warna, maka perintah dalam keadaan baik. Jadi pelajar dekat sini masa nak buat amali, pelajar perlu ingat kod warna dan pengiraan nilai pada perintah itu sendiri. Betul. Sebab itulah cikgu dan saya sendiri pun dulu ada tips ni di mana kita ada orang kata apa macam kita orang kata apa bagi perkataan sendiri untuk warna-warna tu supaya kita senang ingat cikgu kan. Betul. Jadi mudahlah kita nak ingat kan, nak kira. Betul. Terima kasih Ruzaini. Baik, terima kasih cikgu. Mungkin sekarang ni kita boleh beralih kepada soalan yang seterusnya. Okey, saya terus ya. Okey, soalan contoh 4. Okey, Rajah menunjukkan sebahagian langkah kerja pengujian kefungsian fuse cartridge dengan menggunakan meter pelbagai analog. Okey, berdasarkan rajah di atas, tandakan right bagi penyataan langkah kerja yang betul dan pangkah yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Okey, so dekat sini saya nak tanya ni, kedudukan fuse cartridge ni kat mana ni? Dekat mana dulu? Kita kena pasti dulu kat mana. Dekat mana kedudukan fuse cartridge? Siapa boleh bagi tahu saya? Okay, siapa nak jawab soalan cikgu? Silakan. Okey, Tashin boleh ke? Okey, di manakah letaknya fuse cartridge ni? Fuse cartridge dekat live dan neutral. Live dan neutral. Kalau dekat rumah kita tu fuse cartridge tu, okey saya bagi teruslah jawapannya. Fuse cartridge tu berada di plug. Masa kita nak pasang peralatan elektrik, okey biasanya fuse cartridge tu ada kat dalam. In case kata kalau macam ada lebihan arus, DB tadi tu tak potong jalan, tak potong jalan kan. Fuse cartridge inilah yang akan menyelamatkan dia. Okey, berfungsi sebagai penyelamat lah kalau berlaku kerosakan. Betul. Kalau dia melebihi ampere yang ada ni, maknanya terus dia automatik memusnahkan diri dia lah macam tu. Okey. Faham? Okey, seterusnya kita tengok satu persatu. Okey, pelajar-pelajar kalau dapat soalan macam ni, diorang seronok tau. Diorang rasa macam senangnya macam tu kan. Betul, sebab kita taklah, kita write je tanda pangkah je kan. Tapi memang jangan riak dan takut. Okey, baca satu persatu, perlahan-lahan. Okey. Okey, kita pergi satu persatu. Yang pertama, laraskan suis pilihan pada julat ohm yang sesuai. Betul ataupun salah. Okey, cikgu boleh tak kita dapatkan seorang murid untuk cuba jawab semua soalan? Okey. Siapakah yang orang kata apa berani untuk sahut cabaran saya ni? Silakan.
Ada siapa tak berani nak jawab semua soalan? Ruzaini angkat tangan dulu. Asal lambat sikit. Okey, Ruzaini. Okey, silakan. Ruzaini. Nombor 1 betul. Okey, laraskan sis pilihan pada julat yang sesuai. Betul. Okey, betul. Yang kedua, letakkan kedua-dua prop pada setiap hujung fuse cartridge. Betul ke salah? Betul. Okey, betul. Sebab kita nak buat pengujian dia kan. Dah 2 markah dari situ. Okey, bagus. Pastikan jarum penunjuk pada kedudukan infinity semasa pelarasan sifar dilakukan. Salah. Salah. Sebab apa? Sebab Kita nak buat pelarasan sifar. Pelarasan sifar. Jadi nilai kena dapat mestilah Sifar juga. sifar juga. Okey. Okey. Jawapannya adalah salah. salah. Okey, betul. Okey, tu pening kan? Betul, salah, betul. Okey, betul ni salah. Okey. Okey, jika jarum penunjuk menunjukkan bacaan 0 ohm, fuse cartridge berada dalam keadaan baik. Betul ke salah? Salah. Salah. Anda yakin? Yang last ke? Nombor 4. Belum. Masih di nombor 4. Yang nombor 4 Ya. betul. Betul. Nampak. Okey, betul. Okey, last sekali. Jika jarum penunjuk menunjukkan bacaan infinity, fuse cartridge berada dalam keadaan baik. Last sekali jawapannya adalah? Salah. Salah. Okey. So dekat sini macam saya kata tadi, kena faham konsep. Okey. Kat sini kalau menunjukkan bacaan 0 ohm. 0 ohm. Ohm tu adalah rintangan. Okey. So bila umpama macam contoh saya nak pergi ke Ifan, contohnya kan, ada jambatan. Ada jambatan. Okey. Tapi jambatan tu tak ada apa-apa yang menghalang untuk saya sampai ke sana. Okey. Jadi berapa nilai rintangan saya? Tiadalah. Tiadalah. Kosong, sifar. Kosong lah. Kosong. Maka jambatan ni berfungsi. Maka fuse cartridge ni pun berfungsi. In case kata roboh, runtuh kan. Saya macam mana saya nak sampai ke Ifan kan? Ada rintangan di situ. Jadi dekat sini terus putus. Putus. Boleh ke saya sampai? Tak sampai. Tak sampai. Takkan. Sampai Tak bila-bila akan pun sampai takkan bila-bila. sampai. Selagi kita betulkan jabatan kita. Ya, jadi fahamilah konsep di situ. Okey, baiklah. Terima kasih Cikgu atas penerangan di segmen yang ketiga ini. Nampaknya sekarang ni mungkin kita boleh berhenti lihat seketika. Okey. Kembali selepas ini di Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, anda masih bersama kami di Sukses SPM 2021 dan kita sekarang ni Ifan rasa baik eloknya kalau kita teruskan dengan soalan yang cikgu bawa untuk hari ini. Apakah soalan cikgu? Jom kita mulakan. Okey, kita pergi soalan contoh yang ke-6. Rajah menunjukkan satu komponen elektrik yang dipasang pada kotak agihan. Okey, so kalau nampak dekat sini berdasarkan rajah di atas, namakan komponen tersebut. Ifan boleh bagi jawapan? Ifan rasa ini MCB, cikgu. Okey, betul MCB. Okey, tapi secantiknya kita tulis nama penuh dia Nama lah. penuhnya. Okey. Ifan cuba cikgu. Tak silap Ifan miniature circuit breaker. Betul. Bahasa Melayu? Bahasa Melayu pemutus litar. Pemutus litar kecil. Okey, bagus. Okey, nyatakan langkah keselamatan yang perlu diamalkan semasa kerja pemasangan komponen tersebut. Okey, langkah keselamatan. Boleh ke saya nak minta satu pelajar jawab? Boleh, tak ada masalah. Okey, siapa nak jawab? Cepat-cepat. Okay, langkah keselamatan untuk pemasangan komponen ini. Silakan. Asyaril. Okey, Asyaril. Silakan. Ada 3 langkah keselamatan. So, pastikan tangan sentiasa kering. Okey, betul. Pastikan memakai kasut bertapak getah. Okey. Yang ketiga, kawasan kerja lapang. Okey, betul. Okey, tapi Asyaril, saya bagi satu markah je. Sebab
dekat sini markah memang satu markah je. Tapi itu adalah kelebihan lah jawab lebih. Okey, soalan seterusnya. Tahniah. Okey, soalan seterusnya. Okey, nyatakan langkah kerja untuk menguji keterusan komponen tersebut dengan menggunakan meter pelbagai analog. Okey, dekat sini, okey, sebelum saya nak pergi terus, pelajar kena faham kita kena buat pengujian dalam keadaan on dan off macam yang kita belajar tadi kan. Okey. Okey. So dekat sini sama juga langkah yang pertama. Okey, saya Ifan nak bagi jawapan ke saya terus bagi? Mungkin cikgu teruskan dengan jawapan. Okey, saya teruskan usaha ini ya. Okey, laraskan jarum penunjuk pada kedudukan infinity. Okey. Yang kedua, boleh tak seorang bagi saya jawapan? Okey, siapa boleh tolong cikgu untuk teruskan? Darshan. Okey, Darshan. Silakan. Laraskan suis pilihan pada julat ohm yang sesuai. Okey, bagus. Okey, laraskan suis pilihan pada julat ohm yang sesuai. Irfan yang ketiga, Irfan boleh tak? Yang ketiga, Irfan rasa untuk kita tentukan probe untuk probe merah dan probe hitam dan laraskan jarum pada kedudukan 0 ohm. Okey, sentuh. Okey, sentuhkan probe merah dan probe hitam serta laraskan jarum pada kedudukan 0 ohm. Baik. Ataupun kita boleh jawab lakukan pelarasan sifar. Saya bagi jawapan yang seterusnya ya. Boleh ya anak-anak teruskan. muridku. Okey, seterusnya sentuhkan probe merah pada terminal MCB bahagian atas dan probe hitam pada terminal MCB bahagian bawah. Okey, sebab kalau kita tengok rajah dekat sini, arus elektrik akan masuk dan keluar. Okey. Seterusnya, perhatikan jarum dan rekodkan bacaan. Sentuhkan probe merah pada terminal MCB bahagian atas dan probe hitam pada terminal MCB bahagian bawah dalam keadaan on. Tadi saya kata kena buat dua pengujian kan? Off dan sekarang on pula. Okey. So, perhatikan jarum dan rekodkan bacaan. Jika bacaan menunjukkan 0 ohm semasa keadaan on dan infinity semasa keadaan off menunjukkan MCB dalam keadaan baik. Okey. Macam tu je. Macam tu je. Maknanya dan untuk kita test MCB ni kita kena buat dua pengujian iaitu on dan juga off cikgu. Betul keadaan. Baik, mungkin cikgu teruskan dengan soalan seterusnya cikgu. Silakan. Boleh ya? Okey, sedikit masa lagi tak ada masalah. Okey. Okey, soalan contoh yang ketujuh, rajah menunjukkan sebahagian langkah kerja mengukur voltan soket alir keluar menggunakan meter pelbagai. Macam saya cakap tadi. Okey. So kalau kita nampak dekat sini jarum penunjuk dengan soket alir keluar 13 ampere. Okey, nyatakan langkah keselamatan peralatan yang perlu diamalkan. Satu markah. Siapa nak jawab? Okey, silakan Adrin. Okey. Langkah keselamatan peralatan ialah pastikan suis pilihan tidak berada pada kedudukan ohm. Okey, betul. Okey, ataupun kita kena pastikan suis pilihan kita pada kedudukan ACV, alternative current voltage 240 volt. Okey. Baik. Okey, untuk soalan seterusnya. Soalan seterusnya, huraikan langkah kerja mengukur voltan pada soket alir keluar itu. Mungkin cikgu boleh beri jawapan untuk yang ni cikgu. Silakan. Okey, saya bagi jawapan terus. Yang pertama, kita laraskan jarum penunjuk pada kedudukan 0 volt menggunakan pena ujian. Okey. Kemudian laraskan suis pilihan pada kedudukan julat 250 ACV. Okey. Kemudian tuas terminal bumi E. Kita buka bumi E, automatik L dan N terbuka. Baik. Okey. So dekat sini apabila terminal hidup L dan N terbuka, masukkan probe merah pada terminal hidup serta probe hitam pada terminal neutral. Okey. Seterusnya, hidupkan on switch. Okey, dekat sini pelajar-pelajar perlu mengamalkan keselamatan lah. Okey. Kemudian yang keenam, pastikan probe menyentuh bahagian dalam terminal untuk memastikan voltan yang kita sukat tu betul-betul accurate lah. Okey. Dan akhir sekali, perhatikan jarum dan rekodkan bacaan. Itu dia langkah-langkah untuk kita mengukur voltan pada soket alir keluar. Terima kasih cikgu. Mungkin sekarang ni kan kita nak dapatkan sedikit rumusan dari cikgu mengenai pembelajaran kita hari ini. Silakan. Okey, untuk hari ini pelajar-pelajar tolong ingat semula bagaimana kita nak prosedur tetap untuk meter pelbagai. Okey, sebab soalan tu biasanya akan ditanya dalam mesti akan keluarlah. Okey. Kemudian pelajar-pelajar tolong ingat semula semua prosedur-prosedur yang berkaitan dengan yang kita dah lakukan semasa amali. Okey. Sebab dekat situlah untuk menguatkan memori awak semua untuk menjawab soalan peperiksaan SPM. Okey, baiklah. Itu dia, ingat kata-kata cikgu itu, dan yang paling penting sekali kena faham konsep dulu.
baru kita boleh jawab soalan SPM kita. Terima kasih Cikgu Farida, terima kasih juga kepada ke-6 anak murid cikgu yang bijak-bijak, pandai-pandai kerana bersama kami hari ini. Terima kasih juga kepada anda semua yang menonton dari awal sehingga ke penghujung rancangan. Dengan itu cikgu, kalau kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM